السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita berbuka puasa pada petang ni di Masjid Al-Falah, Jalan Kebun. Dan juga dapat kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan sebelum kita solat isyak, yang ni kita bertazkirah Ramadan sebelum daripada solat isyak. Yang mana tazkirah pada malam ni saya petik daripada blog saya sendiri, iaitu menghidupkan Ramadan, yang saya tulis pada 17 April tahun 2020, yang hari ini. Jadi sekali lagi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyempurnakan yakni puasa sebanyak 15 hari, dan malam ni adalah malam yang ke-16 kita solat tarawih insya-Allah. Jadi bermaksud malam ni ada doa qunut. Kembali kepada tajuk yang kita akan bincangkan bersama, yang menghidupkan ihya Ramadan. Menghidupkan ihya Ramadan bermaksud bersungguh-sungguh dalam menghidupkan Ramadan dengan ibadah dan juga amalan-amalan yang disyariatkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar di sisinya kepada setiap mukmin yang menghidupkan bulan ini dengan ibadah seperti ibadah puasa dan juga beramal dengan amalan sunat yang lain. Yang ini menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara amalan-amalan yang disunatkan, yang pertama membaca Al-Quran. Ini menghidupkan Ramadan dengan beramal dengan amalan-amalan yang sunat. Yang pertama membaca Al-Quran. Yang mana sempena bulan Ramadan, ini adalah bulan yang amat istimewa, di mana bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185, yang menjadi dalil yakni Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, yang mana memperbanyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sempena penurunan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, yang mana Al-Quran adalah merupakan kalamullah, di mana membaca Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah berpahala. Yang mana tiba bulan Ramadan, kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus salih memberi tumpuan yang lebih kepada pembacaan Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Di mana kalau kita perhatikan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna Jibril kana ya'rudu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla amin marratan fa irada 'alaihi marrataini fil ami alladhi qubida fihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 4998. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali, dan ketika tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mengulangi sebanyak 2 kali. Yakni Rasulullah membaca Al-Quran dan didengar oleh Jibril. Pada tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengulangi membaca Al-Quran dengan Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Dan dalam hadis yang lain pula, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajuduma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yadarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudu bil khairi min rihil marsalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 3554, yang bermaksud adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril AS bertemu dengannya, adalah Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Dalam hadis ini pula, pada setiap malam pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW akan mengulang kaji baca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Ini menunjukkan bagaimana ketekunan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dalam hadis yang pertama tadi, yang ini pada tahun yang Rasulullah SAW wafat, Nabi khatam Al-Quran 2 kali bersama Jibril, berbanding dengan tahun-tahun yang lain. Dan kalau tiba bulan Ramadan, Rasulullah SAW akan membaca Al-Quran setiap malam bersama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni malaikat yang menurunkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni perantaraan Allah kepada Nabi SAW, yang mana bermaksud malaikat Jibril itu sebagai guru Rasulullah SAW. Jadi maknanya apabila kita belajar, mesti ada guru. Bagaimana guru kepada Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Sebagai kalamullah, Al-Quran juga adalah menjadi mukjizat. Membacanya mendapat pahala dan ganjaran seperti mana disebut oleh baginda Nabi SAW, yang mana Al-Quran adalah merupakan kalamullah, dan juga Al-Quran adalah mukjizat yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan membaca Al-Quran berpahala dan juga mendapat ganjaran sebagaimana yang Nabi SAW ada menyebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu sama seperti 10 kali ganda. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini adalah merupakan pahala bagi sesiapa ataupun mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran satu huruf, kalau kita baca daripada huruf Al-Quran, adalah kebaikan ataupun kebajikan. Dan satu kebaikan ataupun satu kebajikan nisbahnya 10. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebajikan, yakni kepadanya pahalanya 10. Ini adalah nisbah setiap kebajikan yang dibuat. Dan kalau dibandingkan ataupun dinisbahkan kepada Al-Quran, Nabi SAW menyebut satu huruf daripada Al-Quran adalah satu kebajikan ataupun satu kebaikan. Dan satu kebaikan digandakan dengan 10. Kalau seorang tu membaca alif lam mim, makna 3 kebaikan. Dan kalau ganda dengan 10, makna 30 kebaikan.
Dan andai kata seorang tu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ni ada 47 huruf. Di mana 47 huruf kali dengan 10 bermaknanya 470. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, satu surah yang pendek di dalam Al-Quran. Dan juga kalau kita baca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ada 143 huruf. 143 huruf menyamai dengan 143 kebaikan ataupun kebajikan. Dan kalau didarabkan dengan pahalanya kali dengan 10 atau berdarab dengan 10, maknanya kita baca surah Al-Fatihah, kita mendapat 147 kebaikan ataupun kebajikan, dan kita mendapat 1430 pahala. Itu baca Al-Fatihah. Begitu juga dengan baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada 47 huruf kali dengan 10 bermakna 470 pahala kalau kita baca suratul Ikhlas, surah yang pendek di dalam Al-Quran. Ini adalah merupakan satu perniagaan yang menguntungkan. Kalau kita fikir tentang keuntungan dunia, orang berniaga dia ingin untung. Dan kalau kita fikir kepada keuntungan akhirat, baca Al-Quran adalah keuntungan yang memang menguntungkan. Seseorang yang membaca Al-Quran, dia akan menjadi jutawan akhirat. Itu kita punya motivasi kita ni berdasarkan pada hadis ini. Kalau kita nak jadi jutawan akhirat itu yang kita boleh. Maknanya jutawan dunia ni belum tentulah. Kadang-kadang kita bekerja siang malam belum jadi jutawan. Tapi nak jadi jutawan akhirat, insya-Allah dengan baca Al-Quran kita boleh jadi jutawan akhirat. Satu huruf nisbahnya satu kebajikan, dan satu kebajikan itu gandaannya kali 10. Yang kita tengok tadi, kalau kita baca surah Al-Fatihah 143 huruf darab dengan 10, 1430 pahala. Jadi kalau kita baca dalam solat kita 5 kali solat satu hari itu, berapa banyak pahala-pahala daripada bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan juga surah-surah. Dan kalau kita lebihkan luar daripada solat, kita baca Al-Quran, subhanallah, tabarakallah, banyak pahalanya. Jadi kita bercita-cita nak menjadi jutawan akhirat. Itu cita-cita yang betulnya. Selain itu, di antara kelebihan membaca Al-Quran, ianya boleh memberi syafaat ketika pada hari kiamat kelak. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya. Di sebalik Al-Quran tu gandaan pahalanya subhanallah banyaknya. Dan begitu juga dari sudut yang lain pula, Al-Quran akan memberi syafaat kepada sesiapa yang bacanya pada hari kiamat. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Ibadah-ibadah yang lain membantu kita juga, memberi syafaat kepada kita juga. Lebih-lebih lagi Al-Quran kalamullah yang mukjizat terbesar Rasulullah SAW, dia memberi syafaat kepada yang membacanya bila? Di hari kiamat. Dan kalau kita pendekkan lagi atau kita zoomkan lagi, ada surah-surah yang tertentu yang disuruh oleh Rasulullah SAW bacanya, seperti surah Al-Mulk. Kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur, kita baca, di mana surah Al-Mulk itu insya-Allah akan memberi syafaat kita di dalam kubur. Di waktu malaikat nak menyoal kita di dalam kubur, suratul Al-Mulk itu akan membantu kita, memberi syafaat kepada kita. Jadi keseluruhan Al-Quran itu adalah akan memberi syafaat kepada kita. Dan kalau kita zoom lagi, ada surah-surah yang tertentu yang Nabi SAW suruh kita baca. Dan jangan lupalah, yakni kita baca surah Al-Mulk setiap malam insya-Allah. Yang kedua, menghidupkan bulan Ramadan ataupun ihya Ramadan. Yang keduanya qiyamul lail. Apakah yang dimaksudkan dengan qiyamul lail di sini? Yakni menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan qiyamul lail. Yang mana disunatkan bagi kita untuk menunaikan solat sunat yang dikenali sebagai solat sunat tarawih secara berjamaah ataupun bersendirian. Solat tarawih merupakan satu juzuk daripada menghidupkan atau mendirikan malam Ramadan. Yang qiyamul lail ni satu daripadanya solat tarawih. Solat tarawih itu adalah merupakan satu juzuk daripada menghidupkan malam. Yang ini qiyamul lail. Yang ini kita
menghidupkan waktu malam dengan bersolat. Satu daripadanya adalah solat tarawih, dan yang lainnya seperti solat tahajud, yang lainnya seperti solat sunat witir. Itu adalah solat-solat sunat waktu malam. Dan bulan Ramadan dia special. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan solat sunat tarawih. Bulan yang lain tak ada solat sunat tarawih, hanya dalam bulan Ramadan. Bulan yang lain ada solat sunat witir, tapi kita solat secara bersendirian. Tapi dalam bulan Ramadan sunatlah pula kita solat sunat witir secara berjamaah. Ini kelebihan Ramadan, agar Ramadan yang kita lalui ini penuh dengan ibadah. Di mana sebagaimana nama Ramadan tu banyak, satu daripada Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Bulan Ramadan Syahrul Tarahum, bulan rahmat Allah. Yang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di dalam bulan Ramadan. Rahmat keampunan, rahmat digandakan pahala, dan bermacam-macam rahmat. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala tu masuk dalam lubuk jiwa orang mukmin. Tiba bulan Ramadan sahaja jadi murah, jadi pemurah. Bulan Ramadan di sana ada buka puasa, di sini ada buka puasa, di sana ada moreh, di sana ada pula bersahur. Itu disponsor oleh orang-orang yang murah. Inilah kelebihan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan bulan Syahrul Tarahum, bulan murah. Allah Taala murah kepada kita dengan rahmatnya, dengan pahalanya. Dan mukmin, orang mukmin Allah Taala masukkan murahnya dalam dirinya untuk bersedekah. Ini bulan Ramadan, bulan yang murah. Dan di antara nama yang lain pula, bulan Ramadan itu Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Dan juga Syahrul Najah, bulan yang pembebasan kita daripada api neraka. Nama-nama bulan Ramadan tu banyak. Ini menunjukkan bulan Ramadan tu bulan yang agung, bulan yang special, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disunatkan bagi kita untuk menaikkan solat sunat yang dikenali sebagai solat sunat tarawih secara berjamaah atau bersendirian. Solat tarawih merupakan satu juzuk daripada menghidupkan atau mendirikan malam Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang ini bermaksud barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampunkan baginya segala dosa yang telah lalu. Riwayat Imam Bukhari, hadis 36 dan hadis 1870. Yang ini bermaksud man qama Ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya mendirikan Ramadan tu termasuk solat tarawih. Solat tarawih ini termasuk mendirikan Ramadan, dan juga solat-solat yang lain seperti solat tahajud, ini mendirikan Ramadan. Dan sesiapa yang bersembahyang ataupun mendirikan Ramadan dengan bersolat, umpamanya solat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Itu di bulan Ramadan dikenali sebagai Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Dengan kita mendirikan solat di waktu malam, termasuk solat tarawih, di samping bersolat dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, dosa-dosa kita yang lepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak dosa. Setiap manusia tu berhadapan dengan dosa. Malaikat Nabi Rasul mereka maksum. Sahabat Nabi pun ada dosa. Dosa mereka kecil sikit nak banding dengan kita. Para awliya, para wali Allah ada juga dosa sebab mereka manusia, tapi dosa mereka sikit nak banding dengan kita. Dan di atas kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan, yakni kita boleh kita mendirikan malam-malam Ramadan dengan solat, umpamanya solat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kerana itulah kadang-kadang ada masjid buat 20, ada surau buat 8. Masjid biasa saya buat tazkirah, memang pihak masjid akan buat 20 rakaat campur witir 3. Kalau masjid biasanya, kalau surau biasanya 8 campur 3, 11. Tapi ada juga surau yang bawa 20. Makna pilihan kita. Kita nak buat 8, ya alhamdulillah, tafadhal, dapatlah juga pahala solat tarawih. Kalau kita tak mampu buat 20, siapa yang agak kuat boleh buat 20, itu lebih bagus. Sebab apa? Tarawih ni sekali saja setahun datang. Jadi pilihan kita. Yang pentingnya nak ada solat malam tu ada. Sebab dengan solat malam, termasuk solat tarawih ini, dengan penuh keimanan kita lakukannya dan mengharapkan pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi,
di mana Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dosa kita ni banyak, tuan-tuan. Jadi setiap orang berdosa, dengan ada peluang bersolat ini, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, dosa-dosa kita terampun. Apabila keluar saja bulan Ramadan, kita ni suci bersih seperti bayi ataupun balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kita bila kita mati dalam keadaan tidak ada dosa, alhamdulillah, lega kita. Sebab apa? Kita tidak ada dosa. Kita tidak nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita berdosa. Yang ketiga, sebenarnya dalam blog saya ni panjang dia punya tulisannya. Blog ni saya tulis pagi tadi dan saya post ke petang ni dalam blog, dan ada grup-grup WhatsApp. Memang saya share blog ni, tulisan saya ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam blog saya itulah. Dan juga saya buat online Facebook, dan juga ada anak saya buat dalam blog. Jadi dia ada create satu blog untuk dakwah lah, maknanya Al-Bayan Resources. YouTube anak saya buat blog, anak saya buat YouTube, sorry nak sebut pun payah. Dia yang minta buat YouTube, ayah tak apalah, bolehlah buat YouTube. YouTube. Ini Al-Bayan Resources. Yang ketiga, menghidupkan bulan Ramadan atau ihya Ramadan dengan bersedekah. Banyaknya Nabi SAW bersedekah pada bulan Ramadan menunjukkan bahawa bersedekah pada bulan ini terdapat kelebihan yang tersendiri. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya ambil dia punya petikan tentang sedekah, hadisnya agak panjang. Tapi makna dia di mana adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril AS bertemu dengannya. Adalah Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudian Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Ajwadul bil khair min rihi al-mursalah. Yani apabila tiba bulan Ramadan, seperti hadis yang tadi, Nabi SAW akan mengulangi kaji membaca Al-Quran dengan Jibril, dan juga bulan Ramadan Nabi lebih pemurah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bulan Ramadan bulan spesial untuk kita bersedekah. Di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qila fa ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Ditanya Nabi SAW puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Jawab baginda SAW, puasa di bulan Syaban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi sedekah apakah yang paling afdal? Jawab Nabi SAW, sedekah di dalam bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan bersedekah ni kita faham dia adalah merupakan satu ibadah yang mulia, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebegitu, bersedekah di dalam bulan Ramadan itu adalah lebih utama berbanding dengan sedekah di dalam bulan-bulan yang lain. Bersedekah bersedekah pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan lebih besar daripada bersedekah pada hari lain bulan Ramadan selain hari Jumaat. Yang hari Jumaat itu sendiri adalah merupakan satu kemuliaan. Seseorang yang membuat kebajikan pada hari Jumaat berbeza pahalanya dengan hari yang lain. Lebih-lebih lagi membuat kebajikan pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan, yakni bersedekah pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan lebih besar berbanding dengan bersedekah pada hari-hari lain di dalam bulan Ramadan selain pada hari Jumaat. Dan ini seorang bersedekah di dalam bulan Ramadan, sedekahnya lebih berbanding dengan sedekah di dalam bulan-bulan yang lain. Dan kalau hari Jumaat pula lebih gandaannya. Maknanya kita sebagai orang yang mencari bekalan akhirat ni, kita kena bijak untuk mengatur perbelanjaan kita. Kita kena bijak untuk kita bersedekah. Yang keempat, menjaga lisan, yakni lidah, dan kurangkan bercakap. Saya ambil maksud saja hadis saja, masa pun tak banyak ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makannya dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.
Yang ini bermaksudnya apabila kita berpuasa, bukan setakat kita berpuasa makan minum, tetapi berpuasa lisan, berpuasa percakapan kita. Seseorang yang tidak menjaga lidah dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak kepada puasa dia. Yang ini orang yang berpuasa tapi dia mengumpat sana sini, orang yang dia berpuasa tapi fitnah sana sini, orang yang berpuasa tapi dia melaga-lagakan orang sehingga orang bergaduh sana sini. Orang yang macam tu dia tidak jaga lidah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada puasa dia pada hari itu. Sebab dia tak jaga lidah. Jadi bermaksud puasa ni kena kita jaga anggota luar kita sama. Di samping kita tidak makan minum, tidak jimat di siang hari, hendaklah kita jaga 7 anggota luar. Kan kita belajar ilmu tasawuf, ada 7 anggota yang perlu kita jaga agar tidak terlibat dengan maksiat seperti apa? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Ini 7 anggota nak dijaga. Lebih-lebih lagi mata, telinga dan mulut kita dalam bulan puasa hendaklah dihindarkan daripada buat maksiat kepada Allah. Bulan lain pun kena jaga juga anggota kita daripada buat maksiat, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Di mana jelas dalam hadis ini, seseorang yang tidak menjaga lidahnya, dia mengumpat sana sini, makan hamu mencaruk sana sini, dia memfitnah orang di sana sini, dia puasa pun dan puasa lapar dahaga saja, di mana puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pahalanya. Yang kelima ada seminit lagi, ada beberapa saat lagi. Memperbanyakkan doa, zikir dan beristighfar. Kita ambil satu hadis yang terakhir dalam perkara membanyakkan doa, zikir dan istighfar. Hadis bermaksud 3 golongan, doa mereka tidak akan ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia berpuasa, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ibnu Majah, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun makbulkan, ijab akan doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni, yang ni tuan-tuan boleh rujuk dalam blog saya ni, ada 8 ibadah-ibadah, amalan-amalan untuk menghidupkan bulan Ramadan. Kita baca sampai 5, yang 5 tu kita tak terangkan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam blog saya, ada 8 yang saya sajikan bagaimana untuk kita menghidupkan bulan Ramadan, agar bulan Ramadan ini penuh berkualiti, pahala yang banyak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita berpuasa yang wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi